Rasuah merupakan jenayah besar yang telah dijadikan normal pada zaman sekarang. Begitulah kes rasuah bekas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan Dilma Rousseff yang telah menggemparkan dunia pada tahun 2017. Luiz Inácio Lula da Silva dan Dilma Rousseff merupakan bekas Presiden negara Brazil yang menyandang jawatan tersebut dalam jangka masa yang lama. Kedua-dua presiden telah disabitkan pelbagai kesalahan, termasuk kesalahan rasuah. Luiz Inácio Lula da Silva telah dipenjarakan pada April 2018 dan Dilma Rousseff telah digantungkan jawatannya. Antara kesalahan yang disabitkan adalah kesalahan rasuah, pembentukan kartel dan pengubahan wang haram melibatkan Petrobras. Petrobras merupakan syarikat minyak yang terkemuka di Brazil. Brazil, sebuah negara yang sering digegarkan dengan skandal rasuah, telah mengambil langkah proaktif untuk mengukuhkan undang-undangnya dalam menangani isu rasuah. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Brazil telah melaksanakan pelbagai inisiatif undang-undang untuk memerangi rasuah yang termasuk hukuman yang lebih berat untuk rasuah, meningkatkan ketelusan dalam pentadbiran awam dan mengukuhkan institusi pengawasan. Salah satu pencapaian penting dalam usaha perundangan ini ialah pelaksanaan operasi lava jatuh atau operasi cuci kereta api yang merupakan salah satu operasi anti rasuah terbesar di dunia. Melalui operasi ini, ramai kaki tangan berpangkat tinggi dan eksekutif korporat telah didakwa dan disabitkan dengan rasuah. Undang-undang anti rasuah Brazil termasuk Akta Sapu Bersih, Lei da Ficha Limpa, yang melarang individu yang disabitkan dengan rasuah daripada memegang jawatan dalam pilihan raya. Selain itu, Akta Pertubuhan Jenayah, Lei de Organizações Criminosas, juga memperkenalkan hukuman yang lebih keras untuk aktiviti jenayah yang melibatkan organisasi jenayah. Dengan undang-undang yang lebih ketat dan penguatkuasaan yang lebih berkesan, Brazil berusaha keras untuk membersihkan imej negara daripada rasuah yang telah lama meresap ke pelbagai peringkat masyarakat dan kerajaannya. Saya akan berbicarakan terhadap kesalahan terhadap kes rasuah bekas Presiden Brazil. Yang pertama adalah Luiz Inácio Lula da Silva. Kesalahan yang beliau buat adalah, pertama ialah rasuah dan pengubahan wang haram. Rasuah dan pengubahan wang haram, beliau telah dituduh menerima suapan dalam bentuk apartmen mewah daripada syarikat pembinaan OAS sebagai pertukaran untuk mempengaruhi kontrak kerajaan dengan syarikat minyak milik negara, Petrobras. Yang kedua pula, kesalahan yang beliau buat adalah skandal operasi kawash yang melibatkan penyeliauan dana besaran-besaran di Petrobras, di mana ribuan juta dolar disalahgunakan melalui kontrak yang dimanipulasi. Seterusnya, yang dikaitkan daripada kesalahan terhadap kes rasuah bekas Presiden Brazil ialah Dilma Rousseff. Dilma Rousseff adalah bekas Presiden Brazil yang ke-36. Beliau juga membuat kesalahan daripada kes rasuah tersebut. Kes rasuah yang dibuat oleh beliau adalah manipulasi akaun kerajaan. Dalam bahasa Brazil, dikatakan sebagai fiskal pedaladas. Beliau didakwa memanipulasi bajet kerajaan untuk menyembunyikan defisit fizikal menjelang pilihan raya yang ke-2014. Tindakan ini dianggap melanggar peraturan kewangan negara. Yang kedua pula, beliau dikaitkan dengan skandal Petrobras. Walaupun tidak terbukti secara langsung terlibat dalam rasuah, beliau dikritik kerana gagal mencegah penyelewengan yang berlaku semasa pentadbirannya. Akhir sekali, dikaitkan kepada dua kesalahan yang dibuat oleh mereka. Kesalahan yang dikaitkan dengan bekas Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Dilma Rousseff mencerminkan krisis integriti dalam kepimpinan politik Brazil. Lula da Silva didakwa atas rasuah dan pengubahan wang haram melalui skandal Petrobras.
yang menjadi simbol penyangguan dana awam berskala besar. Walaupun beliau menjalani hukum penjara, sabitnya kemudian dibatalkan atas sebab teknikal oleh Mahkamah Agung Brazil. Sementara itu, Dilma Rousseff disingkarkan melalui proses impeachment kerana manipulasi kewangan kerajaan meskipun tiada bukti kukuh mengaitkan secara langsung dengan rasuah. Kedua kes ini telah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan mencetuskan ketidakstabilan politik serta ekonomi di Brazil. Justernya iaitu hukuman yang diterima oleh kedua-dua bekas Presiden Brazil iaitu Luiz Inácio Lula da Silva dan Dilma Rousseff. Dimulakan dengan Luiz Inácio Lula da Silva. Pada tahun 2017, Luiz Inácio Lula da Silva dijatuhi hukuman penjara selama 9.5 tahun kerana menerima suapan pembentuk apartmen mewah dari syarikat pembinaan OAS. Ini merupakan salah satu balasan untuk membantu syarikat tersebut dalam mendapatkan kontrak dengan syarikat minyak milik negara, iaitu Petrobras. Hukuman ini adalah berdasarkan dengan Akta Pengubahan Wang Haram Brazil. Pada tahun 2019, hukuman penjara beliau ditambah menjadi 12 tahun dan 11 bulan atas kesalahan berkaitan skandal rasuah lain. Selain penjara, mahkamah juga memerintahkan bekawan asetnya termasuk apartmen dan kereta mewah. Wang tunai yang bernilai 60,000 rius juga dirampas dari akaun banknya. Seterusnya iaitu Dilma Rousseff. Beliau tidak dijatuhi hukuman penjara secara langsung tetapi menghadapi tuntutan jenayah yang serius. Ini adalah tuntutan jenayah pertama yang terhadapnya setelah pemecatannya pada tahun 2016. Hukuman ini telah dituntut berdasarkan Undang-Undang Tanggungjawab Fiskal Brazil. Ini disebabkan oleh beliau dituntut melakukan manipulasi kewangan daripada bank milik negara untuk menutup kekurangan bajet awam. Selain itu ialah tuduhan dari Perlembagaan Brazil terhadap beliau termasuk pelanggaran tanggungjawab eksekutif dan prinsip-prinsip pengurusan kewangan yang ditetapkan dalam Perlembagaan Brazil. Akta ini berkaitan atas pemecataan beliau berdasarkan artikel mempenintikan kesalahan serius oleh Presiden termasuklah penyalahgunaan kuasa. Seterusnya, beliau juga terlibat dalam akta jenayah Brazil yang berkaitan kepada potensi penglibatan dalam skandal rasuah Petrobras. Justernya, beliau juga melibatkan akta anti rasuah dan digunakan dalam siasatan skandal Petrobras yang melibatkan banyak pengawal awam tinggi. Berdasarkan berita tersebut, terdapat beberapa kesan kepada masyarakat, iaitu kehilangan kepercayaan rakyat, kesan ekonomi dan peningkatan tekanan sosial. Kesan pertama adalah bahawa kes rasuah boleh menyebabkan kehilangan kepercayaan rakyat di negara Brazil. Kepercayaan awam terhadap pemimpin dan pihak kerajaan akan terjejas. Kes rasuah tersebut juga menjejaskan integriti politik dan imej negara. Hal ini menunjukkan bahawa imej negara Brazil yang terjejas boleh menghancurkan hubungan diplomatik dan reputasi negara di seluruh dunia. Kes rasuah akan menyebabkan rakyat Brazil memandangkan rendah terhadap keupayaan negara Brazil untuk mengegakkan pentadbiran yang bersih, adil dan bertanggungjawab. Kes rasuah juga menimbulkan ketidakstabilan politik dan merosotnya kepercayaan rakyat. Selain itu, kesan seterusnya adalah kes rasuah boleh menjejaskan kesan ekonomi di peringkat global. Kes rasuah boleh menjejaskan ekonomi negara kerana pelabur asing akan hilang keyakinan untuk melabur. Kes rasuah boleh mengurangkan peluang pekerjaan dan menurunkan taraf hidup rakyat Brazil. Hal ini menunjukkan bahawa kes rasuah akan mengakibatkan projek pembangunan di Brazil tidak dapat dilaksanakan dengan cekap. Kes rasuah juga boleh merosakkan daya saing negara Brazil dan ini akan melemahkan ekonomi negara Brazil di seluruh dunia. Akhirnya, kesan lain adalah peningkatan tekanan sosial dalam kalangan masyarakat.
rakyat akan semakin mendesak reformasi seperti pengukuhan undang-undang dan peraturan anti rasuah untuk pembaharuan integriti negara. Namun, jika pihak berkuasa gagal mengambil tindakan yang adil dan tepat, ini akan menyebabkan ketegangan sosial dan menjejaskan keharmonian rakyat baja. Kes rasuah akan menyebabkan isu konflik berlaku dalam kalangan masyarakat, kerana ia telah menambahkan ketidakpercayaan antara rakyat dan pemimpin. Kesimpulannya, kes rasuah akan memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat. Langkah yang pertama ialah memperkukuhkan sistem pengawasan dan ketulusan dengan melaksanakan audit bebas terhadap kewangan kerajaan serta aktiviti pejabat eksekutif. Seterusnya, undang-undang yang memberi akses kepada rakyat untuk mendapatkan maklumat tentang perbelanjaan kerajaan dan projek awam harus ditegakkan supaya dapat memastikan penyalahgunaan kuasa tidak akan berlaku. Selain itu, sistem kehakiman juga perlu diberi perhatian dengan memastikan badan kehakiman beroperasi secara bebas daripada pengaruh politik dan diberikan kuasa penuh untuk menyiasat kes rasuah, termasuk yang melibatkan pegawai tertinggi. Hukuman yang tegas dan jelas perlu dikenakan kepada pesalah rasuah untuk memberi isyarat bahawa perbuatan tersebut tidak akan ditoleransi. Di samping itu, pendidikan anti rasuah perlu diperkenalkan di peringkat sekolah bagi memupuk kesedaran awal tentang pentingnya integriti dalam kehidupan. Kempen kesedaran awam juga wajar dijalankan secara meluas untuk menerangkan kesan buruk rasuah terhadap ekonomi, pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, rakyat perlu digalakkan untuk memainkan peranan aktif dengan melaporkan kes rasuah melalui mekanisme yang menjamin keselamatan pemberi maklumat. Akhir sekali, peranan media tidak boleh diabaikan kerana media bebas memainkan peranan penting dalam menyiasat dan mendedahkan skandal rasuah. Oleh itu, perlindungan harus diberikan kepada wartawan dan pemberi maklumat untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut atau ancaman. Kesimpulannya, kesalahan yang dikaitkan dengan bekas Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Dilma Rousseff mencerminkan krisis integriti dalam kepimpinan politik Brazil. Kedua-dua kes ini telah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan mencetuskan ketidakstabilan politik serta ekonomi di Brazil. Kita mendapat pengajaran bahawa integriti merupakan sikap yang harus ada kepada semua orang dan bukan sahaja sikap yang perlu ada kepada pemimpin negara sahaja.